Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke BookTube channel Dr. Buku. Hari ini saya akan berkongsi satu lagi buku, tetapi kali ini ia bukan graphic novel. Ia adalah satu novel fiction yang bertajuk All the Bright Places yang ditulis oleh Jennifer Niven. Buku ini adalah buku genre young adults ataupun remaja dewasa. Cerita ini saya pilih kerana ia membawa satu isu yang berkait dengan satu sambutan yang kita sambut pada 10 September setiap tahun, iaitu World Suicide Prevention Day ataupun Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, kerana buku ini ada kena-mengena dengan kisah bunuh diri. Jadi buku ini berkisah tentang dua orang remaja, seorang remaja lelaki bernama Theodore Finch atau Finch dan seorang lagi remaja perempuan iaitu Violet Maki atau Violet. Jadi dua-dua mereka ini mempunyai isu yang tersendiri. Finch dia berada dalam satu keluarga yang tidak stabil, ibu dan bapanya bercerai, ibunya mengalami kemurungan selepas diceraikan, ayahnya telah berkahwin lain, tetapi ayahnya pernah mendera Finch dengan agak teruk semasa beliau waktu kecil lagi. Dan Finch ini perangainya agak pelik dan sering diejek di sekolah dan beliau tidak mempunyai ramai kawan kerana beliau mempunyai badan yang agak besar dan sering diejek oleh rakan-rakannya, dan beliau kadang-kadang memberontak dan memukul rakannya dengan agak teruk hingga kadang-kadang ia terpaksa digantung sekolah. Satu perkara tentang Finch adalah dia selalu terfikir tentang kematian, selalu terfikir tentang bunuh diri. Adakah hari ini hari yang terbaik untuknya mati? Dan dia sentiasa buat research bagaimana, apakah cara yang terbaik untuk membunuh diri. Adakah dengan menggantung diri itu lebih baik, ataupun mati lemas, ataupun keracunan gas monoksida dan bermacam-macam lagi. Tetapi beliau belumlah sampai ke tahap yang betul-betul mengambil tindakan membunuh diri, walaupun beberapa cubaan tanpa disedarinya, seperti berada di menara yang sangat tinggi dan berfikir bagaimana rasanya kalau dia terjun, dan dia juga pernah berlatih menyelam, menahan nafas beberapa lama sehingga badannya tidak boleh tahan lagi, dan berfikir bagaimanakah rasanya untuk mati dalam keadaan lemas. Otaknya sangat complicated, dia berfikir pun dengan overthinking dan dia tidak boleh kawal apa yang dia nak berfikir. Violet pula dulunya adalah seorang remaja perempuan yang aktif, yang ceria, yang mempunyai ramai kawan, seorang cheerleader, mempunyai boyfriend yang handsome. Tetapi ia semuanya berubah apabila dia kehilangan kakaknya di dalam satu kemalangan yang melibatkan kemalangan kereta semasa kakaknya tengah memandu. Kakaknya meninggal tetapi Violet terselamat, dan semenjak daripada itu dia mengalami kemurungan, tidak suka berkawan dengan kawan-kawan, suka menyendiri, dan kadang-kadang dia ada panic attack atau anxiety attack apabila berada di kalangan kawan-kawannya yang ramai. Mereka berdua ini bertemu dalam satu kelas, iaitu kelas geografi, di mana mereka berdua telah ditugaskan untuk membuat tugasan mengeksplor atau meneroka tempat-tempat yang menarik di kawasan mereka di Indiana. Jadi Finch yang beria ingin berpartner dengan Violet untuk membuat tugasan itu, dan lama kelamaan mereka serasi antara satu sama lain kerana mereka seolah-olah faham, ada chemistry dan juga faham tentang perasaan masing-masing walaupun ia tidak dinyatakan secara jelas, sebab keadaan mereka yang berfikir mereka yang kompleks menyebabkan mereka boleh menerima antara satu sama lain dan akhirnya mereka bercinta. Tetapi pada satu ketika tiba-tiba Finch telah menghilangkan diri, dan pada waktu itu Violet sangat susah hati dan memberitahu kepada ibu bapanya bahawa Finch telah hilang dan mungkin juga ada keinginan untuk membunuh diri. Tetapi ibu dan keluarga Finch tidak ambil kisah sangat kerana baginya Finch kadang-kadang memang buat perangai begitu, hilang dan nanti akan datang balik. Sehinggalah satu ketika di mana semua orang panik kerana mereka telah menerima seolah-olah seperti nota bunuh diri daripada Finch, dan pada waktu itu mereka semua ingin mencari di manakah Finch, dan Violet berusaha untuk mencari Finch. Bagaimanakah kesudahannya? Adakah Finch membunuh diri ataupun dapat dipujuk oleh Violet? Jadi saya rasa anda semua bolehlah membaca buku All the Bright Places ini. Sekarang saya dimaklumkan ada movie di Netflix. Apa yang saya dapat belajar daripada buku ini adalah remaja adalah satu fasa yang
agak complicated. Cara mereka berfikir tidak sama dengan cara kita orang dewasa, dan kadang-kadang mereka tidak boleh kontrol apa yang mereka fikir. Saya yang mempunyai anak remaja boleh sedikit sebanyak memahami kadang-kadang perkara yang sebenarnya kecil sahaja bagi kita, tetapi bagi mereka ia adalah satu perkara yang besar, dan tidak wajar kita sebagai ibu bapa atau seorang dewasa tidak mengambil kira apa yang mereka fikirkan. Mereka berhak untuk mempunyai perasaan tersebut, tetapi kita sebagai seorang dewasa mempunyai tanggungjawab untuk mendengar apakah yang difikirkan, menyokong mereka dan membantu mereka jika perlu, dan kita perlu peka dengan the warning signs, apakah tanda-tanda yang mungkin mereka memerlukan bantuan lebih daripada apa yang kita boleh buat. Maksudnya mungkin memerlukan bantuan daripada pakar profesional. Jadi waktu remaja ini mereka sangat memerlukan bukan sahaja rakan tetapi keluarga yang membantu dan menyokong mereka dan membantu mereka melihat sesuatu itu dalam perspektif yang berbeza. Kadang-kadang cara mereka berfikir itu hanya dalam satu perspektif sahaja. Jadi cabaran buku ini adalah kerana setiap bab ini diceritakan dari first point of view. Maksudnya dari mereka menggunakan kata ganti nama pertama. I. Bila Finch bercerita, Finch akan kata I. Jadi ia banyak naratif yang panjang, ia tidak ada banyak sangat dialog, dan dia banyak monolog dan juga banyak penceritaan. Jadi kadang-kadang ia boleh agak monoton dan ia mungkin agak membosankan. Yang kedua bagi saya kerana mereka ni budaya barat, maka ia mungkin kadang-kadang tidak serasi dengan kita dan kita pun tak faham kenapa benda ni menjadi satu isu yang besar, sedangkan pada kita biasa sahaja. Tetapi itulah dia keistimewaan kita membaca buku, kerana ia membuka mata kita kepada pelbagai perspektif dan pelbagai budaya yang berada di seluruh dunia. Secara jujurnya saya membaca buku ini dengan agak laju sebab kadang-kadang ia agak monoton dan membosankan, tetapi saya berpendapat untuk saya memahami buku fiksyen saya tidak perlu memahami setiap ayat, tetapi saya perlu memahami jalan cerita. Perkataan baru yang saya ingin kongsikan hari ini adalah perkataan blizzard. Ia bermaksud ribut salji kerana di kawasan Indiana mereka banyak dapat salji. Jadi blizzard bermaksud ribut salji. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya akan berkongsi satu link yang akan membawa anda semua ke satu webinar yang telah diadakan oleh Putra Medcast, iaitu satu studio oleh pelajar-pelajar perubatan Fakulti Perubatan Universiti Putra Malaysia yang ada membincangkan tentang perkara bunuh diri ini sempena World Prevention Suicide Day. Jadi anda semua boleh klik di link di description untuk pergi mendengar webinar tersebut, dan saya pasti kita akan banyak belajar dan kita berusaha untuk membantu sesiapa yang mungkin memerlukan apabila mereka menghadapi masalah mental yang memerlukan bantuan. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita perlu lakukan dan bilakah kita perlu mendapatkan bantuan. Jadi jangan lupa nanti klik kepada link yang saya akan sertakan di bawah. Okey, sehingga sini sahaja perkongsian saya. Kita jumpa lagi di lain siaran. Bye.